wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وللحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita masih dapat menikmati kehidupan. Walaupun kita taklah dalam keadaan kenal sangat, tapi kita masih dapat menikmati nikmat dalam kehidupan dan kita merasai berbagai-bagai nikmat yang dianugerahi Allah. Dan kita akan jadi selamat seandainya masa-masa yang kita lalui dalam hidup kita boleh ingat, kita boleh kenang Tuhan, maka kita boleh selamat. Kalau tidak, kita boleh dapat nikmat tapi kita akan rugi dan hujung hidup kita mesti kita nak binasa sebab tersasar dari tujuan hidup kita, iaitu mengetahui tentang Tuhan, mengetahui dan merasai tentang wujudnya Tuhan. Maka rugilah kita serugi-rugi manusia. Maka kita pohon agar Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang dapat ada rasa dan dapat peka dengan kewujudan yang ada sekarang. InsyaAllah. Baik, hari ini mari kita tengok sambung kitab Futuhul Ghaib. Betul, Ghaib. Hari ini syarah satu, Ustaz. Syarah satu, okey. Ini kelas yang nombor 2. Okey. Sekejap nah. Baik. Syarah satu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, syarahan pertama. Kata pengarang kitab, kata Syekh Ahmad, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata dia dalam syarahan yang pertama, iaitu 3 perkara yang wajib bagi seorang mukmin dalam semua keadaan ialah: pertama, melakukan semua perintah Allah. Kedua, menjauhkan diri dari segala yang haram. Ketiga, redha dengan hukum-hukum atau ketentuan Allah. Jadi 3 ni adalah yang wajib bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia selalu laksanakan, dia selalu ingat supaya dia jadi hamba yang betul-betul beriman sesuai dengan keislaman, keimanan yang dia ada. Melakukan segala perintah Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintah? 2 lah perintah besar. Pertama, Allah Ta'ala suruh kita jaga hubungan baik dengan dia.
Pertama, kita jadi orang yang kena tahu tentang dia. Lepas itu, kena jadi orang yang dekat dengan dia. Kerana kita kena jadi orang yang kenal tentang dia. Maka tu hablum minallah. Dan dengan hablum minallah ni, kita akan terhindar daripada menjadi kufur. Maka terhindar juga daripada menjadi orang syirik. Dan terhindar juga dari jadi orang munafik. Dan terhindar juga daripada jadi orang fasik sebab kita mengenal Tuhan. Maka setiap perkara yang kita buat atas kenal. Kita tak jadi manusia yang turut-turut, manusia yang saja-saja nak buat, manusia yang ikut-ikut orang nak buat. Maka selamatlah hubungan kita dengan Allah bila kita tak kufur. Kufur saja ada dua jenis. Satu dia panggil kufur nikmat. Ni satu jenis kufur. Satu lagi dia panggil kufur akidah. Kufur terhadap Tuhan atas akidah dan pegangan. Macam mana? Melihat adanya yang lain tu adalah kufur. Berat kalau nak cerita ni, kita duduk dalam keadaan cukup berat. Kalau kita tengok ada yang lain, kita dengar, kita tahu kata ada yang lain, kita rasa kita tahu kata ada yang lain, maka tu nama dia kufur. Maka nama dia kufur. Jadi, hari-hari agak-agak kufur kita berapa kali sehari. Kalau kita tak kenal Tuhan. Ni yang dia suruh jaga hubungan. Dia suruh jaga hubungan supaya kita tak kufur. Sebab kufur akidah tu paling berat sekali dalam semua jenis kufur. Pasal apa? Dia masih menyangkakan ada yang lain di balik apa yang dia pandang. Dia tak dapat mengesan akan wujud Tuhan dalam pandangan dia, tu dia panggil kufur. Dia tak dapat kesan wujud Allah dalam pendengaran dia, tu dia panggil kufur. Maka sehari-hari kita dengan Tuhan ni, macam mana? Jenuh kufur. Kan? Tu dia kata Tok Syekh ni, melakukan segala perintah Allah. Apa Tuhan perintah? Jangan ada Tuhan yang lain dalam pandangan. Jangan ada Tuhan yang lain dalam pendengaran. Mudahnya, jangan ada Tuhan lain dalam kehidupan kita. No? Maka yang ni yang kena jaga. Susah tu. Kalau kita setakat mengucap kalimah syahadah, senang. Tapi nak jaga ucapan supaya berbetulan dengan mukmin, dengan keimanan tu, bukan dia benda senang tu. Kena betul-betul nampak, betul-betul boleh rasa wujud Tuhan, baru boleh. Kalau tidak, kita mempukul tiru je. No. Sampai bila pun kita tetap kufur. No. Menjauhkan diri dari segala yang haram ni, apa saja yang boleh memutuskan kita dengan Tuhan, hindarkan. No. Terutama dalam kehidupan kita lah. Dengan apa yang ria kita boleh detect, kita mudah jadi orang yang terputus dengan Allah. Maka hindarkan supaya kita selamat. Tak jadi manusia yang nanti kita akan dituntut kerana kita selalu putus hubungan dengan Allah. Ketiga, redha dengan hukum atau ketentuan Allah. Redha dengan apa dia bagi. Pasal apa? Pasal sekali kita tak redha, kita akan jadi orang yang kufur juga. Nak redha bak sakit, bak susah, bak miskin, bak hina ni tak apa. Ni nak redha tentang bak kaya ni. Kita jadi kaya, kita jadi hebat. Nak redha bahawa ini satu anugerah, bukan hak milik. Ini suatu ujian, bukan kebiasaan. Bukan senang tu. Jadi 3 benda ni kita nak kena buat seandainya kita jadi manusia yang benar-benar beriman kepada Allah. Okey, ada apa nak tanya lalu tuan tu?
Okey Ustaz, jadi kufur yang Ustaz cerita tadi adakah menutup segala kebenaran Allah Ta'ala pada diri kita Ustaz? Ya, betul. Tutup. Tak bagi nampak. Tu kufur lah. Tak bagi nampak bahawa tu tentang Tuhan. Terutama diri kita lah. Terutama diri kita ni. Saya tengok yang batin, tengok yang zahir ni. Sebab yang zahir ni yang terang untuk kenyataan batin. Maka kita tutup. Kita tutup semua keadaan yang membawa kita ingat pada Tuhan tu. Kita jadikan dia sebagai hijab. Di sini kita kufur. Kita kufur yang teruk juga lah. Okey Ustaz, jadi nak hindarkan diri daripada kufur ni, apakah cara yang paling terbaik Ustaz? Kesedaran kita bahawa kita ada Tuhan yang tiap-tiap hari wajib kita ingat dan kenang. Kita ada Tuhan yang tiap-tiap hari melayani, menyantuni, menjadikan hidup kita sempurna. Kita kena ingat yang tu lah, hari-hari kena ingat. Tuhan inilah yang melengkapi hidup kita. Tuhan inilah yang layan kita. Baik. Okey, ada apa? Kemudian dia kata, tengok, pendek je syarah dia. Ya. Dia kata, seorang mukmin hendaklah jangan tidak ada 3 perkara ini. Kita yang beriman, jangan sampai 3 benda ni tak ada. Ada kat diri kita selalu. Oleh itu, si mukmin hendaklah memikirkan perkara ini, bercakap pada dirinya tentang perkara ini dan anggotanya melakukan perkara-perkara ni. Fikir, cakap dan buat. Apa dia tu? Hablum minallah. Macam mana nak buat hablum minallah? Kena ada hablum minan nas. Macam mana nak ada hablum minan nas? Kena ada diri kita, kena kenal diri kita, kena tahu diri kita. Adalah. Baik. Okey, ada soalan? Senyap Silakan. semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya berkenaan tadi yang redha kepada takdir Allah Ta'ala itulah. Ya. Minta Ustaz bagi pencerahan berkenaan yang Allah sebut dalam Quran, aku ini seperti mana sangkaan hamba-Ku. Yang bertanya siapa? Luqman. Lah ni Luqman rasa Tuhan macam mana? Saya rasa Tuhan baiklah terhadap saya. Baik eh? Baik je lah, setakat baik eh? Banyak tu dia sangka Luqman kat Tuhan. Lebih lagi baik, lah Ustaz. Baik tu level mana? Macam mana yang dikatakan baik? Baik yang saya tak minta pun dia bagi. Tu setakat sangka Luqman. Adakah setakat tu saja? Tidak. Lebih baik daripada sangkaan. sangkaan saya. Itulah dia kata sangkaan kamu kat aku macam tu lah. Sebab tu jangan duk macam tu. Jangan duk langsung dengan apa yang kita sangka. Sebab dia bukan macam tu. Kalau setakat tu lah. Jadi kita tenggelam dalam tu, kita terikat dengan tu. Kita tak boleh keluar lah. Wahai Tuhan kata, aku bukan macam tu. Aku tak pernah macam hang ingat pun. Itu lah. Sebab tu dia kata, aku seperti hamba aku sangkakan. Kalau orang sangka Tuhan tu tok pekong lah. Kalau orang sangka Tuhan tu kuasa. Tapi macam mana? Itu yang tak boleh sangka. Kita mesti duduk dalam keadaan selalu. Dalam keadaan duduk nampak yang hebat. Di balik hebat, duduk nampak yang hebat. Di balik hebat, nampak hebat. Tak terhenti tu terhadap Tuhan tu. Tak ada satu limit yang Tuhan tu di situ, tak ada. Tu sangkaan lah. Baik Ustaz, jelas. Maksudnya tak ada terputus. Tak ada satu kata putus. Yang tu satu. Kedua, tidak ada level. Tidak ada level yang dikata, inilah dia, tak ada. Okey. Baik Ustaz, terima kasih. Baik, sama Luqman. Okey Ustaz. Ustaz, minta maaf Ustaz. Ya. Kalau kita menyangka fail lah, no? Fail. Apa yang fail? Fail lah, macam kita melemahkan Tuhan lah. Maksudnya kita sangka tahap tu lah. Padahal dia punya level kita pun tak boleh dapat limit lah. Unlimited kan.
Apa nak kata lo keadaan tu? Tu keadaan tu kalau kita nak kata, kita nak kata apa? Oh, yang tu saya tak dapat aku nak tahu. Yang tu saya nak tanya. Itu kita kata kufur. Itulah kapiak. Oh. Kalau kita saya dalam kapiak ni. Manusia dalam kapiak setiap hari. Ya Allah. Kerana meletak Tuhan dalam level. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Okey Ustaz. Ceritakan sikit Ustaz perihal diri yang unlimited ni Ustaz. Okey. Kalau kita kata kecil, benda apa paling kecil? Kuman. Virus. Kuman, molekul. Atom. Ada lagi kecil. Kalau kita kata kecil, dia masih berlimit. Dia masih ada had. Tuhan punya limit, ada had langsung. Kalau mulia, sekadar mulia pada ilmu sebut saja. Mulia Tuhan tak ada limit di situ dan di sini. Begitu dan begini. Macam saya kata tak ada limit. Macam saya abang ni, nak bagi faham tak ada limit ni. Tuhan tak ada depan. Kalau Tuhan dia, diri dia ada tapi dia tak ada depan, mana limit? Kita ada depan. Dia cipta langit, tak ada limit. Dia cipta langit, tak ada limit. Kalau langit dia cipta tak ada limit, dia dia macam mana? Dia ada mencipta langit yang tak ada ujung ni, dia tu macam mana? Kalau dia mencipta syurga tu indah, dia macam mana? Kalau dia mencipta neraka itu azab, dia tu macam mana? Tu ada limit. Selama pakai akal, bukan dia. Sebab akal itu limit. Jadi kalau macam tu. Ya. Kalau macam tu? Kalau macam tu Ustaz, dia dengan, kita katalah, dia pencipta dan kita ni yang dicipta. Okey. Adakah yang pencipta dengan dicipta tu sekali atau bagaimana Ustaz? Sekali pun tak, terasing pun tak. Dia tak duduk sekali dan dia tak pernah terpisah. Dia bersatu pun tak, dia terpisah pun tak. Dia sama, tapi dia tak serupa. Dia dekat, tapi dia tak ada sempadan. Dekat yang tak ada garis memisahkan, tak ada. Dia jauh, tapi dia tak punya jarak. Kenapa? Jarak dia yang buat. Macam mana dia nak ada jarak? Jadi kita dengan dia mudah nak faham untuk yang baru-baru ni nak cerita. Kita dengan Tuhan ni sama macam cahaya dan matahari. Cahaya matahari dan matahari. Macam tu lah. Cahaya tu kita, matahari tu Tuhan. Macam tu lah. Okey Ustaz. Jadi bila dalam keadaan macam tu. Okay. Macam mana nak sebut? Kita pun bukan, dia pun bukan. Macam tu lah. Aduh. Jam. Kita pun bukan dia. Okey Ustaz. Dia pun bukan dia. Sudah. Sudah. Bergabung pula cermin ni lagi. Jam Ustaz. Bergabung. Jam. Okey, jadi Ustaz, kita nak kata kita nak boleh faham akan dia tu tak boleh. Tak boleh. Okey, jadi kalau kita bagaimana cara untuk kita difahami dengan setakat yang kita boleh faham Ustaz? Setakat dua adalah lah. Macam mana boleh rasa nasi tu sedap? Kita yang boleh rasa sedap kan dia yang beritahu kata sedap. Dia. Tetapi yang merasa siapa? Kita. Sebab tu tadi saya kata kita pun bukan, dia pun bukan. Tadi dia tak duduk pada Allah, dia tak duduk pada Muhammad, dia tak duduk pada Adam. Aduh. Tetapi kenyataan dia adalah Allah, kenyataan dia adalah Muhammad, kenyataan dia adalah Adam. Nampak macam berlapis tu Ustaz. Betul ke macam tu Ustaz?
Berlapis pun tetap satu tu je. Kenyataan saja. Tak lebih. Allah. Sekarang kita nak pergi kat dia pun tak boleh. Sekarang kita nak lari dari dia pun tak boleh. Duduk tantu lah. Sebab tu dia kata sedia. Sebab tu dia kata qidam. Nak pergi kat dia, kita kata aku nak pergi pada Tuhan. Bohong. Tuhan kata kalau hang boleh main kat aku level hang. Aku bukan hang. Tapi hang tak boleh jadi hang melainkan dengan aku. Sebab tu sampai tadi ni, mana pergi pun. Siapa kata pergi, kita tak pergi pun. Kita tak nak pergi pun. Dan lari pun tak lari dari dia pun tak boleh, nak pergi kat dia pun tak boleh. Kalau ada, sedia macam itulah diri dia. Baik. Jadi Ustaz, Adam, Muhammad, Allah. Adakah 3 benda ni yang disuluh tu Ustaz? Ya, yang disuluh dan yang menyuluh. Tetapi kalau betul-betul nak beriman, hilanglah yang disuluh, yang tinggal yang menyuluh saja. Okey. Yang tinggal yang mengkhabarkan saja, yang dikhabarkan tak ada. Okey. Tetapi kenyataan kenyataan ada pada yang dikhabarkan, kenyataan tu. Sebab yang mengkhabarkan tidak menyamai. Tapi yang dikhabarkan tu Ustaz, dia tetap mengambil sifat yang mengkhabarkan. Betul ke macam tu Ustaz? Ya, dia tetap macam tu sebab dia dicipta, dia diadakan, dia bukan berdiri sendiri. Baik. Apa? Jam. Cari roti je lah, bubuh jam. Kalau pijak boleh botak kepala kan. Tapi Ustaz, dia bagi upaya untuk tinjau tu. Heran betul lah Ustaz. Tinjau sekadar yang dia bagi. Boleh tinjau tapi sekadar yang dia bagi. Lebih tak boleh pergi. Tinjau pun tak boleh pergi. Okey. Dia bagi sekadar boleh nampak je. Itu pun bahagian yang kita sangka je. Dia betul bukan macam tu. Tetapi berlandaskan kalam dia, berlandaskan Nabi dia, kita boleh tahu lah. Tu dia punya guideline dia Ustaz lah. Dia bagi Quran, dia bagi Nabi. Ikut yang ni. Sebab ni tempat untuk kita tak boleh hancur. Kita tak boleh binasa. Okey. Maka waktu tu Ustaz, siapa yang berada dalam perihal keadaan macam tu, sebenarnya tak ada apa pun boleh sentuh Ustaz. Saya kata berpuluh-puluh kali dah, kita tak pernah disentuh oleh apa-apa pun. 100 kali dah, campur malam ni 260 kali dah kot. Ustaz tu, Fazrul tanya Ustaz, sifat yang mengkhabarkan ada pada yang dikhabarkan. Betul ke Ustaz macam tu? Ya, betul. Nak tengok tukang kasut, tengok kat kasut. Kalau tengok tukang kasut tak kenal, tengok kat kasut kenal. Baik. Nak tengok tukang rumah, tengok di rumah. Tengok tukang rumah nampak macam caruai ya, tapi tiba tengok rumah. Oh, hebat dia. Macam tu lah. Maknanya Ustaz tengok KLCC nampak cedek lah. Macam tu habis buang. Dah. Tengok KLCC bukan nampak cedek. Tengok KLCC nampak kita punya cukai. Oh, tu lagi jauh pergi Ustaz. Okey. Maknanya Ustaz, keadaan yang macam mana supaya kita tak lari daripada landasan tu Ustaz. Kadang ialah kita kata kita ni kadang tu nampak macam berangan Ustaz. So nak bagi elak sikit lah daripada berangan teruk sangat ni Ustaz. Abang kat diri, tak ada benda Tuhan tengok lebih elok. Tak ada benda Tuhan lebih suka tengok. Tak ada benda Tuhan lebih suka pandang. Sehingga ghalib pandangan dia melainkan kita. Tengok, benda lain tak nak nilai. Apa-apa tak nak nilai kat dunia ni. Melainkan Tuhan tengok kita daripada kosong sehingga wujud sampai keluar bentuk, sampai keluar suasana. Tengok yang tu, maka kita takkan putus dengan Tuhan. Jangan tengok hal lain. Hal lain bukan ada nilai. Yang nilai kita aja.
Sebenarnya, sebenarnya kita suka ingat kat Tuhan, kita lupa nak ingat kat diri kita yang Tuhan suruh ingat. Hang tengoklah diri hang, hang tengok diri hang tu bermakna hang tengok aku, sebab itu benda yang aku ingat. Benda yang Tuhan paling ingat bukan langit, bukan bumi, bukan bulan, bukan bintang, bukan siang, bukan malam, bukan syurga, bukan neraka, bukan dunia, bukan akhirat. Yang dia ingat wa nafsin wa ma sawaha, dan demi jiwa dan kesempurnaan dia. Hak tu yang Tuhan ingat. Pasal apa kita lupa dekat benda yang Tuhan sangat ingat? Itu dah masalah dia. Bila kita nak tanya ni Ustaz. Ya, silakan. Jadi kita nak duduk parking sebagai kekasih boleh ke Ustaz? Boleh tak duduk memang kasih dah. Tak payah duduk memang kasih dah pun. Maknanya Ustaz tak boleh reka lah Ustaz benda ni Ustaz. Benda ni bukan benda reka. Benda dah memang macam tu. Kita ada ingat kita nak buat. Mana dah siapa buat. Memang lagu tu dah. Kalau kita tak mau jadi kasih pun kita tetap kasih. Kalau kita nak jadi kasih pun kita tetap kasih. Kalau tu nak jadi ke tak mau, ikut suka. Pasal kita dah pun kekasih. Dia pucuk pangkal dia balik pada sedar balik lah Ustaz. Ya, masalahnya hak lain sedap, hak ni tak sedap. Boleh lapis sedap. Hak ni yang Kak Kiah tak apa senang walaupun bagi duit beri. Kak Kiah. Okey Ustaz. Kalau macam tu Ustaz, kalau yang di luar ni boleh mempengaruhi kita, hidup kita, macam mana keadaan tu Ustaz? Tuhan kata hang tu hang lemah lah, benda boleh pengaruhi hang. Bukankah hang tu dari aku? Bukankah hang tu kehebatan aku? Tiba-tiba sesuatu yang lebih rendah dari hang boleh ganggu hang, boleh goda hang. Hang tak layak jadi kasih aku. But ini dia memang kuat cucuh dia. Okay, next. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz ada terangkan kita dengan dia tak terpisah dan tak bersatu. Ya. So macam mana pahaman kita terhadap dari Allah kita datang, kepadanya kita kembali? Macam mana faham macam tu? Macam mana nak sepatutnya? Hak tu dia kata supaya kita tak ada benda lain. Walhal kita dengan dia tetap sama je pun. Tetap sekali je pun. Cuma tak serupa. Yang dia kata innalillah. Supaya kita tak nampak benda lain. Sebab jiwa kita boleh membangkit benda lain. Contoh. Yang bertanya siapa nama? Zarif. Zarif duit banyak ada rasa apa? Duit banyak? Seronok. Hello? Hello. Ya. Zarif. Saya tanya, Zarif kalau duit banyak rasa apa? Rasa seronok Ustaz. Kalau duit tak ada rasa apa? Susah hati sikit lah. Pasal apa nak usah hati dengan duit tak ada? Seronok dengan duit ada. Sedangkan Tuhan tu lebih utama. Baik. Bagi tahu pasal apa? Pasal apa macam tu? Bergantung dengan duit Ustaz. Pasal kita ada Tuhan lain. Tu yang dia kata, mai dari aku. Hang kena ingat mai dari aku. Bukan mai dari lain. Nampak tak tu? Ya. Macam tu lah. Pasal itu bila kita kata, sama tapi tak serupa dengan dia. Kalau dengan dia, oleh dia bagi dia semua tu. Tetapi jaga dalam diri kita mudah terpaut dengan benda yang hebat. Benda hebat yang kita terpaut. Kita tak tahu kata kita tu yang hebat. Kita hilang pandangan hebat diri kita hebatkan benda lain. Tangi Tuhan kata, dari aku. Hang kena ingat dari aku. Okey. Tu betul-betul celaka Ustaz nak. Betul-betul kufur tu. Hak tu betul-betul kafir. Saya nak tanya Zarif, kalau dengan duit kita dah kafir, agak-agak sehari-hari berapa kali kafir? Setiap saat lah.
Sebab tu bahaya dia ni kalau tak tahu. Baik Ustaz. Baru faham. Dia tak bagi main pangkat lagi. Dia tak bagi main RM1, dia tak bagi main harta benda kemah lagi. Dia bagi semua tu bungkus. Kalau buah atas kepala, buah kelebuh kepih atas kepala, dia panggil lebay bungkus. Belum orang main puji lagi Ustaz no? Belum lagi, belum dia hantar orang main jadi pengaruh. Orang terpengaruh dengan kita, orang dengar cakap kita, belum main lagi. Main tu kita jadi Tuhan. Sebab tu dia buat Firaun. Sebab tu dia buat Namrud. Sebab tu dia buat Abu Jahal, Abu Lahab. Semua dia buat nak tunjuk. Ni orang yang kalau dia tak kenal jadi ni. Okey Ustaz, kalau macam tu contoh sebab kita faham kalau kita dipuji tu kita tahulah main dari dia. Jadi apa kaedah nak bagi potong awal-awal Ustaz supaya puji tu tak buat kita rosak Ustaz? Bawa kesedaran tentang kewujudan diri zahir kita. Sebab puji ni kita sangkut dengan zahir banyak. Tak pergi kat batin pun. Sedang bawa kepada diri zahir kita. Sedang apa yang Tuhan kata. Inna khalaqnal insana ni tak lebih dari ayak mani. Apalah sangat harga ayak mani? Orang lap dengan tisu orang buang tu sampah. Cuba balik kat situ. Dan Tuhan kata, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Dan telah aku sempurnakan kejadian kamu dan keturunan kamu dari air yang hina. Selama ni kita sedar dah hina. Raja sedar dah kata dia hina. Menteri sedar dah kata dia hina. Perdana Menteri sedar dah kata hina. Tok Imam sedar dah kata dia hina. Dengan pangkat derajat daripada ni. Enggak. Sedang tak kata? Tuhan kata, Iqra' baca Muhammad. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama aku Tuhan yang telah menjadikan. Khalaqal insana min alaq. Yang telah menjadikan manusia daripada ketui darah. Tuhan buat dari najis kot. Senang ke Perdana Menteri nak tahu kata dia tu najis? Kalau dia tak kenal, senang ke dia nak turun? Sebab tu dia berebut. Pasal dia pun tak nampak diri najis tu. Hari-hari duduk dengan najis, tidur dengan najis, makan dengan najis, pergi sana dengan najis, pergi sini dengan najis, masuk masjid bawa najis. Dia lupa tu. Baru kita boleh tahu kita sama. Ni masalahnya, kita jadi pegawai, kita lupa najis tu. Kita hidup dengan darah najis. Hidup dengan taik najis. Hidup dengan ayat kencing najis. Ikan najis sangkut dalam diri kita. Kita lupa. Mati lagi badan kita busuk lagi daripada taik. Jadi bangkai. Lupa kan? Kerana lupa tu, dia peringat tu. Maka ingat yang ni lah. Menjadikan diri kita tak hebat. Masalahnya, lah ni tak hebat lah. Saat lagi dia uji dengan pangkat bungkus kita semua. Orang puji buat cokodok sedap. Seronok lah. Puji coklat sedap. Betul-betul. Kembang, bungkok. Baru cokodok Ustaz. Okey Ustaz, kalau macam tu Ustaz. Iblis ni dia tak bagi peluang Ustaz. Macam mana kita nak tahu waktu tu kita patut buat apalah kalau kita tahu keadaan kita masa tu. Abang dia. Hang derhaka kat Tuhan sekali je. Aku derhaka banyak kali je. Aku teruk je dah. Allah. Allah Akbar. Okay, next. Assalamualaikum Ustaz. Maaf, ada tambahan sikit. Ya. Boleh, nak silakan. Nak masuk yang tadi tu. Maknanya dari Allah kita datang, kita tu maknanya segala nikmat yang diberi tu semua sebenarnya daripada dia. Dan kepadanya kita kembali tu, kita kembalikan semua tanpa ada rasa kita punya. Maknanya dia punya. Supaya selamat. Macam tu Nak hawak macam tu lah. Dan dia abang kata, hang tak nak siapa pun, ada aku ya. Baik Ustaz. Sebelum ni Anduk fahaman ingat ada Anduk ingat ada benda lain aku celuk hang neraka jannah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz.
Okey Ustaz, Zul Hazmi bertanya, wa ana ila rabbikal muntaha. Minta Ustaz tolong jelaskan. Ayat mana tu? Zul Hazmi, ayat mana? Sengah. Okay, next. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi masa mula-mula tadi Ustaz dia cakap redha dengan kekayaan. Macam mana nak faham redha dengan kekayaan tu Ustaz? Tuhan bagi kat kita sebagai satu benda untuk bawa bagi kita mudah, bawa bagi kita senang. Bawa bagi kita indah dalam kehidupan. Tapi kena redha dengan keadaan tu semua, jangan sampai melebihi, jangan sampai melampaui. Ramai orang Tuhan bagi dekat dia kekayaan, dia tak redha dah, dia mula melampaui. Bila dia redha, dia guna dengan saksama, dia guna dengan adil, dia guna dengan betul. Bila dia tak redha, dia mula nak memandai-mandai. Dia mula nak beli dengan apa yang dia rasa hebat. Jadi Ustaz, macam kiranya kalau bila kita dapat kekayaan tu, kita melihat di balik kekayaan tu lah, jangan terhenti kat kekayaan tu. Ya. Nak tanya, siapa dia tu ni? Alif. Biasanya orang boleh lihat di balik ke orang biasanya orang banyak terhenti? Terhenti lah. Sebab tu minta kat Tuhan bagi kita boleh redha. Tak lagi kita tak redanya, kita terhenti di situ. Okey, baik Ustaz. Okey, jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Baik, next. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syafawi Ustaz. Ya, Syafawi. Ni saya nak tanya, ni tadi Ustaz dia kata tengok jeri. Nak tengok tang mana tu Ustaz? Tang tangan ke, tang telinga ke, tang mana Ustaz? Beri pencerahan boleh? Tengok tang duk cakap tu. Ustaz duk cakap tu diri ke, Syafawi? Saya. Tang mana? Tang kalau bukan tang cakap nak tengok tang mana? Okey Ustaz, faham. Okey. Hai, awal surrender. Challenge lagi. Tak challenge, tak keluar. Tak boleh challenge. Tak boleh challenge untuk buku. Tak pergi kena katok. Warrior konon. Warrior di Bali. Okey Ustaz, apa ada antara kita dengan dia ni Ustaz sebenar-benarnya? Ya, ada empat yang benda besar. Paling empat. Yang ada hayat, ilmu, kudrat, iradat. Tapi semua tu tenggelam dalam hayat. Tapi yang buat kerja tiga, yang tak buat kerja satu. Yang buat kerja ni ilmu, kudrat, iradat. Yang tak buat kerja hayat. Maka hayat itulah yang nyata. Tapi dia tak buat kerja apa, dia sengap. Dia hayat tak ada maintain diri kita. Dia maintain Yang ada dengan kita, dengan dia, yang kita ada apa? Ada hayat lah ni. Hayat tak ada apa. Tu dia panggil wahdaniyah. Esa. Hayat tu jadi Esa. Jadi yang buat kerja tadi ilmu, kudrat, iradat. Tu buat kerja. Hayat tak buat kerja. Okey. Tapi kalau dia tak ada, kudrat tak ada, ilmu tak ada, iradat tak ada. Apa pun tak ada. Hayat tu yang diri. Okey Ustaz, Ahmad Fitri bertanya, terhenti atau terhijab pada sesuatu tu macam mana Ustaz? Terhijab pada sesuatu. Fitri, anak ada tak? Ada dah Ustaz. Ada anak? Ada dah. 2 orang. Okey. Seorang? Dua orang Ustaz. Fitri tengok anak rasa apa? Rasa seronok. Seronok tu kerana Fitri tengok anak ke
Seronok tu kerana Fitri tengok anak kau, seronok tu kerana Tuhan tengok Fitri. Seronok sebab tengok anak. Tu tak berhenti kat seronok tu. Wahai seronok yang Fitri tengok tu sebab Tuhan tengok Fitri, baru seronok tu ada. Maksudnya saya kena pandang, bila pandang anak tu kita ingat pandangan Tuhan. Inilah ingatan dan pandangan Tuhan kat kita. Baik. Faham Ustaz. Baik. Ustaz, macam Ustaz cakap tadi tu, nak faham tu kiranya macam bila Ustaz selalu cakap kalau seorang anak dia nak makan masakan ibu sebab dia bukan nak masakan tu tapi dia nak ibu tu. Macam tu kan Ustaz? Ya. Hak tu nak dia. Hak dia nak tengok, hak dia mau, hak dia kasih, hak dia sayang tu ibu. Okay. Maka tanda tu makanan, tanda sayang tu ibu tunjuk dengan makanan tu. Tapi dia bukan nak kat makanan tu, dia nak kat ibu tu. Okay, faham Ustaz. Okay. Oh, bulat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Fauzi ni. Ya, Wali. Okey, Ustaz nak tanya. Ustaz tadi kalau kata bab anak tadi, ni kalau katakan kita kasih tu mana Allah pandang kita kasih anak tu boleh Allah pandang yang betul. Okey. Kalau kita macam anak tu buat silap, kita marah kan. So kalau kita marah tu macam mana pula tu yang atas dasar macam mana tu? Macam mana? Kalau kalau kata kita pandang anak tu kita rasa sayang, mana Allah pandangan Allah tu ada di sebalik anak tu. Ya, betul. Ada sebalik, tak ada sebalik anak, ada dekat apa nama siapa tanya? Fauzi. Tak ada kat anak pun ada kat Fauzi. Okey, kalau kita macam perasaan termarah kan macam mana tu? Sebab sayang Tuhan dekat Fauzi, protection sampai kat anak tu, nak selamatkan anak tu. Kalau tidak, tak selamat budak tu lagi. Tak ada siapa saja sedia marah. Kalau marah mesti nak selamat. Okey. Kalau saja marah ni gila. Gila saja marah. Tapi kalau marah tu marah nak bagi selamat. Pasal apa? Cinta Tuhan dekat Fauzi lah tu. Sifat dia banyak Ustaz nak. Berlambak tak kira jenuh. Buta. Okey Ustaz. Ni soalan macam nak kena ni Ustaz. Okey, daripada Zul Zarul. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Betul tak kita cakap Allah nak uji aku? Contoh, nak tidur nyamuk mai gigit, selepas tu keluarlah maki kat nyamuk. Adakah itu ujian bagi kita Ustaz? Dia bukan nak uji, dia nak naikkan tahap sabar. Dia tak uji. Kalau Tuhan nak kena uji, bodohlah dia. Dia tak tahu kita ni boleh lulus tak lulus. Betul ya? Tuhan nak kena uji dulu baru nak tahu kita ni boleh lulus. Aku tahu lah semua. Tetapi aku nak tingkatkan iman hang. Aku nak tingkatkan kekuatan diri hang. Sabar aku nak bagi banyak. Aku bagilah benda tu, bukan aku nak uji hang. Nak buat naik, tarau. Nak uji, Tuhan tak payah uji, memang fail. Uji pun fail, tak uji pun fail. Baik. Okey, jadi Ustaz, bagaimana kita nak faham yang Allah takkan bagi sesuatu ataupun kita lalui sesuatu tu tanpa dia letak dulu persediaan dekat kita. Macam mana tu? Dia bagi siap semua. Tuhan tak nak uji pun, kita yang pergi cari. Tuhan nak uji buat apa? Kita pergi cari, semua kita pergi cari benda-benda tu. Tengok nak? Anak sakit. Yeah. Kita nak kata apa? Kita nak kata ujian Tuhan lah. Nak suruh kita tingkatkan nilai ilmu, tingkatkan nilai fikir, tingkatkan nilai kerja buat kita, nilai usaha, nilai ikhtiar. Dia nak tingkatkan tu dia bagi. Anak sakit, kita biar dengan kita faham, kalau dia bagi sakit tentu dia bagi lega. Lepas tu anak sakit teruk, pasal kita biar. Lepas tu anak mati, takdir Tuhan. Boleh lah kata kat Tuhan buat macam tu? Itu bodoh. Tuhan kata bukan aku yang buat, hang yang buat. Aku dapat. Baik. Tuhan bagi 100% dah kelengkapan dalam diri kita seperti dia letak tu benda. Benda tu pun bukan dia letak sangat, kita je letak. Okey Ustaz, kalau macam tu Ustaz,
bagaimana kita nak faham bahawa sukatan kita pada Tuhan ni adalah sekadar yang ikut kita. Bukan sukat dia Ustaz. Bukan ikut sukatan dia, sukat kita. Ikut sukat kita, sekat mana yang kita nak letak, sekat mana kita nak bubuh, sekat mana kita nak kenal, sekat mana kita nak tahu. Ikut hang lah. Dia ada Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Takkan dia tak tahu kata Nabi nak kalah. Dia tahu kan? Tapi siapa buat ni? Tuhan buat kan Nabi buat? Nabi buat. Dia pesan kat orang dia, jangan turun ambil harta. Takkan Tuhan buat yang tu? Siapa yang dikit-dikit nak ambil harta? Umat Nabi ya? Tentera Nabi ya? Nabi pesan dah jangan. Nabi pesan dah, Nabi tak abang pun. Oh ini kehendak Allah. Tak abang pun. Hampa aku kata jangan, hampa pergi juga. Okay, baik. Gelap. Mana pergi dah? Ada, okey. Tapi gelap tak nampak apa. Tak nampak? Tak nampak. Nampak huruf M. Huruf M. Ustaz sentuh skrin Ustaz. Ustaz pakai tab lah. Pakai tab. Sentuh dah. Tapi tetaplah hitam juga lah Ustaz. Sentuh lain. Tak, dia hitam juga. Okey, dekat button tu Ustaz. Button tab tu. Okey, cuba Ustaz yang 4 segi tu. Okey, sentuh. Okey. Dia keluar terus. Dia keluar terus, tapi dengar Ustaz. Dengar ya, tapi dia keluar terus macam ni. Kena masuk balik. Masuk balik. Okey, masuk balik Ustaz. Tak, kena keluar dulu, tidak boleh masuk balik. Okey. Sana? Saya remove dulu Ustaz. Okey, remove dulu. Okey. Okey, baik. Ustaz cakap dia keluar main duk tang ni tau. Okey, Ustaz. Okey. Nampak dah. Okey. Nampak dah. Okey, soalan lagi. Next. Ustaz. Ya. Kalau rasa macam tak ada jalan ni macam mana Ustaz? Pergilah kat dia sungguh-sungguh. Keadaan tu sebenarnya betul untuk kita serah bulat-bulat. Bila kehambaan kita duduk betul-betul macam tu, pastinya Tuhan sampai. Allah. Assalamualaikum. Dia macam nak bagi. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fazarul. Ya Fazarul, silakan. Maksud serah bulat-bulat tu bukan bergantung tapi tergantung. Macam tu Ustaz? Ya, betul. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Okey Ustaz, sambung yang tadi. Bila kata tak ada jalan ni tadi, macam nak pi, tapi tak boleh pi lagi Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Tu diri sebenar. Diri yang dikatakan hamba. Tu diri dia sebenar. Sebab dengan cara tu saja dia betul-betul boleh balik. Dia betul-betul boleh minta sungguh-sungguh sebab keadaan dia ketika tu, hal ehwal diri dia ketika tu dia rasa tak ada apa. Maka ketika tu berdirilah pertolongan Tuhan tu baru sempurna pada pertolongan Tuhan, tak diri dia yang merasa dia betul-betul zero. Kita ni kadang-kadang zero tu kata je, tak zero pun. Hak ni zero tu rasa dengan kata betul. Dia rasa tak ada jalan apa dah melainkan Tuhan nak tolong. Macam mana? Keadaan orang yang bawa kereta laju-laju potong satu kereta, dia tengok ada lori mai depan. Dia tak sempat masuk. Ni penyerahan dia macam tu. Tapi waktu tu Ustaz memang ketak lah Ustaz. Macam mana Ustaz lah? Orang tenggelam di laut, tak ada life jacket, ada ribut, ombak laut 30 kaki.
Ketak dia macam mana? Oh, ketak. Ketak macam tu lah. Kena ketak macam tu. Masalahnya, kita tahu suasana tu tapi rasa tu tak ada. Yang ni Hadli kata ni, rasa tu ada dengan kita. Tu betul. Maka bila berdiri rasa tu, berdirilah kehebatan Tuhan tu. Sebab Tuhan tahu dah bukan ada siapa boleh lepi. Dia tak lepi kat siapa pun. Tengok bagaimana Maryam tak boleh pergi semana dah. Tak boleh dah ada harapan yang lain melainkan Allah. Bila dia lahirkan Isa dengan Baik. Dan Tuhan nak bagi dia rasa macam tu, betul-betul dia rasa macam tu, baru pertolongan sampai. Apa dia pertolongan Tuhan sampai dekat Maryam ketika tu? Pokok kurma, Ustaz. Bila Isa boleh bercakap. Isa boleh bercakap. Okey, baik. Isa tu takkan boleh bercakap, melainkan Maryam kena duduk dalam keadaan kosong betul. Tapi Ustaz, Laut Merah tak akan boleh terbelah, melainkan Nabi Musa duduk dalam keadaan kosong betul. Okey Ustaz, tapi waktu tu Ustaz dia sangat-sangat pilu Ustaz. Sangat pilu, sangat. Kalau tak pilu, tak betul. Kalau tak pilu, tak betul. Tetap tak betul. Tak usah ceritalah level mana pun. Sebab tu sifat bagi diri hamba. Kalau tak ada kepiluan, dia bohong. Dia setakat angan-angan. Dia setakat cakap dalam ilmu. Benda tu betul dia rasa. Tak ada jalan keluar. Dia tak ada jalan keluar, melainkan Tuhanlah kena tolong dia. Dia tahu Tuhan boleh tolong, tapi rasa tu tak ada. Macam mana Rasulullah pergi dekat Taif, bila semua orang buat dia lebih kurang, macam mana luluh hati dia tu. Allah. Dia tahu Tuhan nak tolong, dia tahu Tuhan mesti tolong, tetapi rasa tu takkan hilang dari diri dia. Sebab tu nak membenarkan hamba tu. Sebab tu rasa tu kena ada. Tak ada rasa tu bohong, makrifah bohong, hakikat bohong. Tapi gelabah Ustaz. Mestilah. Kalau tak gelabah, dia tak panggil lah keadaan sempurna tu. Mesti kena ada. Macam mana Sayyidina Abu Bakar duduk dengan Nabi dalam gua, dia tengok ada 10 orang duduk di luar gua. Macam mana gelabah dia waktu tu? Gelabah. Macam itulah dia rasa. Macam mana gelabahnya Nabi Lut ketika Allah Ta'ala kata, hang bawa orang keluar dari negeri ni, aku nak musnahkan. Gelabah tu anak adik-beradik dia ramai nak musnah. Macam mana gelabahnya Nabi Nuh. Nak ajak orang naik kapal tengah-tengah padang pasir, yang gelabah daripada kata macam agak aku macam mana mai. Macam itulah kita rasa. Tetapi keadaan lain, hari lain, suasana sama. Pasal apa jadi macam tu? Nak menyempurnakan yang dikatakan la haula wala quwwata illa billah. Itu kesempurnaannya. Aku tidak ada. Tak boleh jadi. Dan sebut pun tak boleh Ustaz. Dia letak sampai dia puas. Bukan sampai kita puas, sampai dia puas. Hancur kita. Dan hancur itulah menegakkan kebenaran diri dia kat kita. Sebab tu dia bagi rasa. Kalau tak, dia jadi palsu sebab tanda tak ada. Ni ada tanda. Jangan bimbang, dia akan bagi sampai kita menerak, tak boleh bangun. Oh, tak boleh bangkit Ustaz. Pasal apa? Pasal baru kita sedar, apa dia nilai hamba? Ni tak ada apa langsung. Apa dia yang katakan hamba tu? Tak ada apa langsung. Aku tak boleh buat apa langsung. Aku tak nampak apa langsung. Melainkan aku duk tengok dia. Tu tujuan dia bagi. Tidak, sembang je lah. Allah. Baik. Baik Ustaz. Soalan seterusnya. Adakah putus asa itu kosong? Mengapa timbulnya rasa putus asa? Putus asa itu kafir, bukan kosong. Sebab Tuhan tak bagi dekat orang yang beriman tu putus asa. Apa dia bagi untuk tak mau putus asa? Dia bagi doa. Nabi kata doa itu senjata, kekuatan bagi diri setiap orang beriman. Tiba-tiba putus asa, maka orang tu kafir. Dia tak percaya meyakini Tuhan dia. Putus asa bukan kosong. Putus asa bukan apa. Putus asa adalah kekufuran. Jangan duk putus asa. Baik. Okey Ustaz. Cerita sikit Ustaz. Berulang kali buat salah, berulang kali buat maksiat. Maka berulang kalilah pengampunan dan taubat
yang Allah bagi pada diri kita. Okey. Agak-agak taubat Tuhan, agak-agak pengampunan Tuhan ni banyak mana? Unlimited. Kalaulah satu dunia penduduk 9.7 bilion ni buat dosa, masihkah menggagu-gugat akan keampunan Tuhan untuk nak jadi tak cukup? Tak. Tak ganggu. Itu masalahnya kita kata berulang. Sifat kita tetap berulang. Lupa kita berulang. Berulang. Apa dosa yang paling besar kita buat? Lupa Allah. Tak ada dosa lebih besar. Sebab Allah tu bukan barang mainan. Allah bukan barang-barang mainan seronok-seronok. Dia benda yang hebat. Dia benda yang patutnya menjadi diri kita yang terbaik. Tiba-tiba kita boleh lupa kat dia. Nampak sangat kita yang buat main. Maka tu dosa paling besar. Cuba tanya penduduk dunia ni, hari-hari lupa kat Tuhan berapa kali sehari? Berkontena. Kalau Tuhan tu tak ada pengampunan atau pengampunan yang limited, kita semua pakai ancok dalam ni. Habis ya Ustaz? Habis. Ancok-ancok. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Firas Azim. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tolong jelaskan tak maksud dari surah Al-Mulk ayat kelima? Kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan. Mohon penjelasan Ustaz. Okey, zahirnya api lah, nak pukul api. Setan tu api, dia kena pukul dengan api juga. Bintang-bintang ni satu jenis kosmo elemen yang cukup kuat lah pada zahir. Pada yang sebenarnya, orang yang akal dia tinggi, orang yang maka dijadikan akal, dijadikan iman sebagai rejaman kepada benda-benda buruk yang mendatangi dia. Yang tu yang fokus dia. Nak tengok bintang kejam, apa tu iblis, kita tak mampu pun. Bintang pun besar banyak daripada kita. Iblis pun besar banyak daripada kita. Saya tengok tu, tengok jiwa yang tinggi, jiwa yang membenarkan akan Allah, jiwa yang membenarkan akan Muhammad ini menjadi bintang, menjadi kekuatan yang mampu menghalang kejahatan sampai. Kejahatan apa? Kejahatan mengajak manusia melihat ada Tuhan yang lain. Iblis tak tunjuk diri je. Iblis tunjuk diri kat kita, kita beriman dengan dia. Kita ni sembang. Kita ni sembang dia. Iblis tak tunjuk diri dia kita hari. Dia tunjuk diri kita, kita beriman terus dengan dia. Allah. Okey Ustaz. Bagaimana nak gilap burhan kita ni bagi terang Ustaz? Selalu dalam suasana tafakkur. Selalu dalam suasana berfikir yang sungguh-sungguh. Menganalisa, mengkaji, memandang, melihat. Bagi dia jadi tajam. Dari sekecil-kecil barang sampai sebesar-besar barang, bagi kita, kita suka memikir. Maka ketajaman burhaniah akan timbul ya. Jadi fikir tu lah. Albert Einstein buat teori atom, takkan dia tak fikir, dia fikir tinggi tu. Orang nak buat kapal terbang, takkan dia pergi buat gitu, dia kena fikir cukup tinggi baru dia boleh buat, mana kena fikir tinggi. Ni orang duk fikir pula nak buat antivirus corona. Kecil ke duk fikir. Paling tidak, fikir macam mana boleh buat duit. Okey Ustaz, jadi apa juga bidang sebenarnya Ustaz? Ya. Apa juga bidang? Kita memerlukan kepada ketajaman burhaniah. Akal tinggi kita perlu. Kalau tidak, kita mesti duduk di bawah. Kita mesti tersisih. Sebab tu kita tengok pembangunan jiwa. Orang Yahudi dapat banyak. Mereka rajin fikir. Kita tak fikir. Kita tak mau fikir banyak-banyak. Yang kita fikir, mesti Tuhan buat turun malaikat duduk tepi kita, jaga kita. Lepas tu, malaikat mesti buat main bunga telur. Hari-hari dia makan nuri. Lepas tu jangan kita makan.
kita duk fikir. Barakallah ya Allah. Jadi apa punca jadi macam tu Ustaz? Contoh saya melihatlah contoh awan berbentuklah kalimah, maka umat Islam tu sendiri dia jadi syok, dia jadi takjub dengan benda-benda macam tu. Ustaz, kenapa pasal akal dia jumud, akal dia sempit. Akal orang-orang macam tu kita tak boleh buat kawan, dia tak boleh membangunkan kita. Akal-akal macam tu orang Hindu punya akal. Nak kena ada kesaktian lah, nak ada apalah macam. Zaman-zaman tu orang tak pakai lah ni, orang guna akal yang tajam. Oi, tengok tulisan di pokok seronok. Oi, Allah Ta'ala Maha Kaya. Diri hang tu yang hebat, bukan tulisan tu. Bukan gambar tu, diri hang tu. Oh ni apa tu burung buat kalimah Muhammad pun hang nak syok. Kan? Oi, takjub. Yang paling takjub bagi saya. Ada saudara abang gunung lukis gambar cahaya keluar, api keluar, bulan berguling ke apa, saya tak takjub. Yang paling saya takjub adalah manusia dia tak tahu kata Tuhan tengok dia sangat hebat. Saya takjub dengan manusia ni. Heran sungguh heran dengan manusia ni. Dia tak tahu kata Tuhan tengok dia hebat, tiba-tiba dia duk tengok benda lain lagi hebat. Saya cukup takjub orang macam ni. Okey. Ya. Ya Ustaz. Lepas tu dia nak ajak orang supaya faham dan fikir macam dia sama. Semua. Oh, di Kaabah keluar cahaya pun depa semua. Buka toslet cahaya lagi jauh pergi. Buka toslet. Tuluh pergi ke langit tengok dia pergi betul ya. Pun cahaya tu. Nak tengok cahaya keluar dari Kaabah nak buat apa? Allah. Dia tak nampak diri dia yang dimuliakan. Diri dia yang elok, yang hebat. Tak ada lebih hebat pada diri dia. Daun jadi bentuk daun kerana diri dia je. Warna hijau ada, warna kuning ada kerana ada dia. Dia tak tengok. Dia tak tengok bagaimana ais ada, bagaimana air mendidih keluar kerana dia saja dia tak tengok. Dia duk takjub. Oh, dalam tu ada tulisan kalimah. Quran tulis 10,000 perkataan Allah dalam Quran. Baca. Tak lah tengok dah tu. Nak buat apa? Dia tak tengok Ustaz, matahari naik tu kerana dia Ustaz. Dia tak tengok tu. Kerana dia tu matahari naik turun. Berapa puluh tahun umur dia tengok matahari naik turun. Tak berhenti lagi. Tak. Dia tak tengok. Dia duduk pergi tengok lain. Jenuh nak kumpul balik Ustaz. Allah. Nanah lah. Tumbuh kapek atas kepala ni. Ustaz. Ya. Fauzi sini. Ya. Macam-macam orang yang minat cincin batu lah contohnya Ustaz. Ada kalimah, ada jumpa kalimah lah kat mana-mana. Mereka rasa takjub dengan benda-benda macam tu. Kalau main kat saya ukiak kepala dia jadi batu cincin. Piramli buat filem dah kot. Ya. Okay, betul. Terima kasih Ustaz. Jual orang lagi untung dari jual unta. Okay Ustaz, Puan Royani bertanya, Ustaz bagaimana apabila seseorang alim meninggal, awan mengikut jenazah ke tanah perkuburan, kemudian kita menyatakan amalannya semasa hidup. Bagaimana tu Ustaz? Zalim kot Tuhan. Kau cara kebetulan nak tunjuk awan bawa dia. Baik tu duduk dengan awan, duduk dengan orang siapa? Pasal apa mayat dia tak terbang sendiri pergi kubur? Pasal apa orang kena bawa? Mayat dia terbang seorang-seorang dia. Tanah terbuka, dia masuk, tanah tutup. Dia hebat. Awak tak buat betul. Awan lindung, syok dah. Kita naik atas payah terbang, duduk atas terbang 33,000 kaki, duduk atas pada awan ni. Tetap selindung juga dengan umur terbang. Tamak kot. Allahu Akbar. Jadi Ustaz, bila keadaan macam tu, contohlah saya faham saya yang dululah.
bila contoh kita melihat contoh guru lah, seorang guru tu kita melihat dia hebat, kita melihat dia alim, sampai kita kata exaggerate lah, berlebih-lebihan dalam mengagumi tu. Macam mana tu Ustaz? Tak boleh. Kalau dia betul-betul hebat, tak payah tanam mayat dia befras. Siapa nak pergi tanam juga? Mayat Rasulullah pun orang tanam ke? Patut befras, hilang kan? Mayat Nabi tak hilang pun, mayat kita yang kalang kabut. Mayat kalang kabut. Kalang kabut sangat. Dinaungi oleh awan. Masa hidup awan tak jalan, masa mati awan nak ikut hang. Banyak cantik muka hang. Allahu Akbar. Baik. Okay, next. Kalau berlaku juga, Tuhan nak tunjuk kebesaran dia. Nak tunjuk kehebatan dia, bukan si mayat tu. Tuhan nak tunjuk kehebatan dia tu. Kan? Kita pergi berhenti di mayat tu pula. Dia jadi mayat kot. Kan? Kalau begitu, kita tahu dia kata dia hebat. Potong isi dia seorang sikit, balik tanam kat rumah. Kau tumbuh jadi pokok buluh. Kita boleh pergi duduk sembang pokok buluh tu. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Boleh. Ya, macam mana cerita yang Nabi Isa yang Allah angkat tu cerita tu? Yang ada dia hilang tu macam mana? Pasal nak jadi bukti dekat orang Nasrani. Nak jadi bukti kat orang Nasrani percaya benda-benda supernatural ni, dia percaya nak bagi bukti ni Tuhan boleh buat lebih daripada apa yang percaya. Supaya besok menjadi bukti pada peristiwa kiamat, menjadi bukti pada turunnya Dajjal, menjadi bukti dia aku masih ada lagi orang yang hebat yang aku cipta atas dunia ni yang mampu tangkis. Itu tujuan Tuhan buat. Dan Tuhan nak abang, kuasa aku tak terikat dengan hidup, mati kena masuk dalam tanah, mati kena pergi tanah, mati kena hancur. Dah aku buat Nabi Isa berapa puluh tahun, berapa ribu tahun dah tak masuk dalam tanah pun. Nak tunjuk Nabi Isa kan, nak tunjuk Tuhan dia buat benda tak pakai akal. Tuhan. Itu kan abang kat orang, aku tak pakai akal macam hampa duk fikir. Baik Ustaz. Okey Ustaz, soalan daripada Syarif. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Macam mana Ustaz? Jaga diri kita lah. Jagalah apa yang Tuhan pandang, maka Tuhan akan jaga kita. Kita jaga diri kita, itulah Tuhan jaga kita tu. Jaga diri kita tu daripada dia. Nak pergi perasin juga, kita jagalah kita, Tuhan yang jaga kita. Hang jaga tu, itulah Tuhan jaga diri hang tu. Okey Ustaz, ni daripada Abang Aziz kita daripada Singapura. Ustaz, adakah guru mursyid terletak pada diri sendiri, Ya Latif? Ya, betul. Halus. Ustaz, lama tak tanya soalan ni kat Ustaz. Dia buat apa lah ni Ustaz? Dia duk bagi saya duk nganga, dia bagi tuan-tuan duk nganga. Alik. Dia tunjuk bagi jelas dah, dia duk habaq bagi jelas dah, aku duk nganga juga, tak mau faham. Tu, pasal dia kata hang nak nganga, aku bagi hang nganga. Barakallah ya Allah. Tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya ni, yang peristiwa perang tu Ustaz, yang katanya ada turun tentera malaikat tu, sebenarnya hakikat tu macam mana Ustaz? Kekuatan diri, bukan malaikat. Takkan malaikat nak perang orang. Tuhan letak kekuatan diri tu, kekuatan malaikat hebat. Tak heran, tak gentar. Tak terkesan lah, maksudnya mereka musuh tengok tak takut. Malaikat dimensi lain kot, kita dimensi lain. Asal nak perang je kena panggil malaikat main join.
Makan kenduri tak panggil. Mengundi panggil malaikat. Oh, jadi hakikat sebenar cerita tu macam tu lah. Maksudnya diri tu jadi betul-betul bulat, betul-betul yakin, dah tak ada takut lagi lah. Macam tu lah. Nah, sebab tu musuh kalah pasal apa? Bukan kalah pasal perang, kalah pasal dia takut tengok kita tu. Pasal apa? Ada kekuatan malaikatun, kekuatan malaikat tu kat diri tu. Dia tengok gerun. Dia nampak dalam pandangan dia satu nampak macam 70 orang. Macam mana tak gerun? Itu yang kata kekuatan malaikat. Bukan malaikat main perang. Kalau tu, baik Nabi doa bagi malaikat je pergi. Dia duduk relax dah. Betul. Okey, Ustaz. Clear. Terbaik. Baik. Terima kasih. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Fazrul. Ustaz, peristiwa Nabi Musa AS membelah laut itu tanda kemuncak suasana jiwa yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Ya, betul. Sampai berlaku satu kejadian luar kebiasaan manusia. Macam tu kau Ustaz? Ya, betul. Macam tu lah. Sebab tu, kita percaya ada Tuhan. Tapi sifat tak boleh buang. Yang Lee tanya tadi tu, hak tu lah. Hak Lee kata kosong tadi tu, hak tu lah. Hak tu yang membawa kepada pertolongan tu sampai. Walaupun, tak ingat macam tu pun sampai juga pertolongan tu. Tapi tak, tu nak menyatakan hamba tu. Kalau tak, mak Nabi Musa tak gelabah lah Ustaz, letak dalam puyuk. Mak Nabi Musa, Tuhan kata hang peranyuk anak. Oh ya, anak aku nak kena peranyuk pula. Gelabah dah ada. Tapi takkan dia tak tahu kata Tuhan nak tolong. Dia tahu tapi gelabah tak hilang lah. Mesti ada. Allah. Hai lah badan, hai lah nyawa. Tapi bukan lagu tu. Dia kena kata hai lah bongok. Awak lah bongok. Hai marah pak. Tuhan kata tak ada lain yang ada aku. Tak ada siapa buat hang pun yang buat aku. Tak ada siapa yang jaga hang pun yang jaga aku. Tak ada siapa yang pandang hang pun yang pandang aku. Dia hang duk gelabah pasal apa? Tapi pasal dia letak sifat gelabah tu nak menyempurnakan hamba tu. Okey Ustaz. Ya. Okey. Teruskan Ustaz. Kalau tak ada nilai tu, tak ada nilai doa, tak ada nilai takut, tak ada nilai sedih, tak ada nilai pilu, sayu, tak ada lah tu semua. Bila ada yang tu, baru nilai-nilai tu ada dalam diri. Barulah pengharapan sungguh-sungguh. Barulah pergantungan sungguh-sungguh. Dah rasa tak ada hal lain dah sebab nilai tu ada. Bila nilai tu ada, dia nak pergi kerana dia macam tu. Dia nak pergi bukan kerana dia nak ambil benda dari Tuhan. Dia nak pergi bukan keterpaksaan. Sebab dia nak pergi memang diri dia macam tu. Sebab tu Tuhan kata, aku niat kerana aku. Kerana aku tu sifat hamba yang tu kerana dia yang kata tu. Kalau tidak tak boleh wujud kerana dia lillahi ta'ala. Hak tu kata wujud dia macam mana? Yang kata lillahi ta'ala tu macam mana? Melainkan rasa tak boleh lari dah. Kena pergi. Suka tak suka kena pergi. Tak boleh lari lah. Suka tak suka kena cari juga. Tak boleh lah. Maka ketika tu dia pergi kerana dia nak pergi. Bukan kerana benda lain lah. Dia tak ada lain dalam hidup dia. Sebab tu siapa semayang kerana tua, tak pakai. Siapa semayang kerana nak pahala, tak pakai. Siapa semayang kerana tak mau dosa. Semua tu tak pakai. Siapa semayang kerana sifat diri dia yang berkendak kat Tuhan tu. Baik. Okey Ustaz, saya tanya sikit. Kenapa kita digalakkan untuk mengembara Ustaz? Supaya dapat melihat kepelbagaian tentang sifat kamalat Tuhan. Kepelbagaian dalam satu keadaan macam-macam dia tunjuk. Ada anak kembar. Dia tunjuk anak kembar ni sama semua tapi dia tunjuk juga perbezaan. Dia tunjuk tu sifat tu. Sebab tu dia suruh kita berjalan. Pergi di Afrika, lain. Pergi di India, lain. Tengok orang India, orang juga tapi lain daripada ni. Pergi di Rusia, orang juga tapi daripada ni lain sikit. Pergi di Azerbaijan, pergi di Armenia, pergi di Tunisia, lain semua. Pasal apa? Pasal apa lain tu? Pasal diri hang. Yeah. Okay, next. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Syarahan sebelum ni Ustaz ada menjelaskan kat saya persoalan saya. Cuma hari ni saya nak ucap terima kasih lah kepada Ustaz memberikan jawapan. Moga-moga dia mempermudahkan lagi semua urusan hidup, insyaAllah. Dengan saya asyik dengar je ayat Ustaz. Sampai dah hari ni, okey. Terima kasih banyak-banyak Kak Abadi, Kak Ustaz. Sama-sama. Amin. Sama-sama. Dia suruh Terima kasih Kak like. Lee pasal dia bagi masuk. Dia bagi masuk lagu. Tak ada, Abali tak buka, tak jumpa lah. Aduh. Dengan keyakinan saya. Beli KFC paha bagi dia. Dia mula dah. Dia mula dah. Sebab kata-kata Ustaz tak apa puan, nanti dia bagi tunjuk diri dia. Alhamdulillah lah Ustaz. Ya. Amin. Memang pastinya dia tunjuk kalau kita sungguh. Bagaimana Rasulullah punya sungguh, maka Tuhan zahirkan. Bagaimana Nabi Musa sungguh-sungguh, Tuhan zahirkan. Bagaimana Nabi Ibrahim sungguh-sungguh, Tuhan zahirkan. Bagaimana semua Rasul dan para Nabi sungguh-sungguh, Allah Ta'ala zahirkan. Maka kita pun, umat-umat mereka, kita pun kena sungguh, pastinya dizahirkan. Sebab dia sangat menyintai kita. Tak mungkin dia tolak apa yang kita nak. No. Okey Ustaz, soalan daripada Abang Aziz. Ustaz, adakah benar menyelami ilmu tasawuf dan mengenal diri biasanya banyak ujian Ustaz? Oh, pasti. Tengok semua Nabi kena, wajib kena. Tak kena bukan ilmu ni. Tahanlah. Kadang-kadang dia mainlah bentuk indah. Tapi biasanya semua lah bentuk-bentuk berat. Bukan-bukan dia bagi Ustaz. Baiknya. Ada ulai yang kena. Oh, nak tidur pun tak boleh Ustaz. Boleh. Tak larat tawaf rumah. Tawaf Kaabah tak boleh. Nak tawaf Kaabah jauh, tawaf rumah boleh tak? Berkawat Ustaz. Sampai orang kata tak betul dah sekok ni. Tu Fazrul Abang, aku bersama dengan mereka yang remuk redam hatinya kerana sebab Allah. Tu Nabi kata tu, aku akan duduk dengan mereka ni. Sebab mereka ni tak ada tempat mereka pergi. Sebab mereka tak pernah senang dalam hidup. Mereka tak pernah merasakan kesenangan. Okey Ustaz, Abang Aziz tanya, boleh elakkan tak yang dikatakan tu tadi, yang kalau orang belajar ilmu ni dan kita minta dipelihara lah daripada ujian berat-berat ni Ustaz, boleh tak? Minta boleh. Nak tolak nak boleh. Dia bagi kena ambil ke? Kena tanggung lah. Minta untuk jangan bagi boleh lah minta lah. Tapi dia kata lagi aku sayang, lagi aku nak bagi kau. Allah. Tu Nur kata, saya alami habis tawaf rumah. Tak apa. Mesti berlaku. Kalau tak berlaku, bohong. Ilmu ni tak betul. Bawa torchlight. Suluh kata. Allah saya suluh sarang semut malam. Saya suluh katak tidur malam. Saya pergi tengok lalang. Saya tengok lalang tidur malam. Lalang pokok lalang malam macam mana. Saya pergi suluh monyet. Monyet duduk tidur malam guna. Macam apa? Nak cari apa dia sebenarnya ni. Hari ni tahu apa dia. Allah. Sangat-sangat teruja Ustaz. Betul. Sangat-sangat teruja. Pergi tengok, saya ambil gelap. Letak dalam cerah. Saya ambil cerah letak dalam gelap, saya tak jumpa. Lalu saya tahu apa dia. Allah. Gelap dan cerah tu rupanya saya. Allah. Ni Nur cakap bila saya tawaf suami saya kata, mulalah dia. Tu baru betul. Pelik. Ni biasa apa? Lepas tu ni apa nama tadi? Nur. Okey. Cuba masak satu benda yang suami suka. Masak satu benda yang suami suka. Suami suka benda tu masak. Contohlah, saya kata contoh,
Dia masak udang, dia suka udang, buat sambal udang. Tengok anak apa orang, beli udang besar-besar, ambil duit dari dia. Pasal dia duduk kata mula dah tu, dia mula dah, abang dia. Ambil duit dari dia, pergi beli udang, masak bagi sedap tu, dia memang nak makan lah, kan. Saat lagi masa makan, jangan bubuh udang tu kat dia, bubuh kat anak-anak, bubuh dekat puan. Dekat dia usah bagi. Kan? Dekat dia usah bagi. Lepas tu puan tengok dia punya reaksi macam mana. Kalau dia melompat, cakap dia, bila saya buat, awak kata saya mula dah. Awak tak dapat lindungi kami di dunia pun. Macam mana lindungi kami di akhirat? Pasal awak berkepentingan diri. Allah. Awak berkepentingan diri. Macam mana selamatkan kami di akhirat? Di dunia pun tak lepas dah. Lepas tu, ambil udang tu bawah nasi dia. Tutup dengan nasi, jangan bagi nampak. Kan? Lepas tu abang kat dia, ada bawah nasi tu. Macam mana awak nak lalu sirat dan saya nak lalu sirat kalau awak pentingkan diri awak. Allah. Bila saya ajak pergi ke jalan ni, awak kata saya tak betul. Aduh. Pernah dia suruh saya jimat lah. Masa bulan puasa saya hidangkan kicap dengan sos je. Dia cakap mana lauk? Saya kata nak pedas makan sos, tak nak pedas makan kicap. Nasi saya dengan telur goreng. Bingung saya Pak Ustaz. Sampai dia tak boleh marah lah. Dia kata dah suruh jimat, kami jimat lah satu rumah. Jadi dia faham lah masa kalau saya buat udang tu kat Ustaz, dia telan Aliu Ustaz. Dia mampu telan Aliu lagi. Cakap dia. Kata saya cakap dia. Ya Ustaz. Dapat diri macam puan. Di akhirat esok, dia sangat-sangat rasa dia rugi. Kerana dia tak mau ikut. Puan pick up Tuhan, puan boleh bawa 70 orang yang lain yang dekat dengan puan untuk pergi sekali. Dia bagi satu orang panggil apa? Dia bagi satu pelepasan untuk orang yang mengenal Allah, untuk bawa 70 orang yang lain berserta dengan dia. Dan dia suami kot. Buta dia dapat. Allah. Buta dia dapat, buta dia kasih Tuhan. Dia tak payah susah-susah. Cuma itulah macam Ustaz kata, doa saja cukup, dia hanya pandang dan faham saya cukup. Cukup dah. Hebat dah tu. Masih tak putus lagi lah untuk saya kan. Tetap Tuhan bagi, tetap. InsyaAllah. Baik. Okay, next. Soalan. Okay Ustaz, ni Mak Pian tanya. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, sekarang saya duk lalui dengan benda-benda jalan-jalan dan ilmu-ilmu khurafat. Bila jumpa orang ada ilmu tak betul, mesti saya jadi shock sampai semput. Apa tanda Tuhan nak bagi Ustaz? Nak bagi, suruh ajak mereka kembali yang benar. Hampa buat tak betul ni. Sebab hampa punya ilmu tak teli dengan aku. Aku boleh detect benda ni. Aku Tuhan bagi boleh detect benda ni. Hampa buat tak betul ni. Ajak mereka balik. Pelan-pelan ajak mereka balik. Jangan duduk kat khurafat. Salah. Baik. Okay, next. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ya Alif. Waalaikumsalam. Macam mana kalau kita, macam Ustaz kata, ajak dia orang balik, kembali ingat kat Tuhan kan. Macam mana kita nak bagi dia orang, tolong dia orang nampak sebenarnya diri dia orang tu yang bernilai, diri dia orang tu yang berharga. Sebab ada kawan saya ni, saya duk cakap tapi dia masih nampak yang pada zahir tu yang istimewa, tapi dia tak nampak dia tu istimewa. Macam mana? Keluarkan diri dia daripada faham tu, perlahan-lahan, keluarkan diri faham dia selama ni pada diri luar tu, keluarkan. Cerita dengan ilmu, cerita kata diri luar tu adalah yang rendah nilai, yang bernilai diri dalam, diri yang boleh rasa, diri yang boleh tahu, diri yang boleh sentuh diri tu. Diri yang tengok benda, tak payah orang cakap apa, kita boleh rasa, tengok diri tu. Kalau tak keluarkan mereka duduk dalam tu, mereka terkurung dalam tu, mereka takkan pergi mana-mana, mereka tetap terkurung.
Baik Ustaz. Bawa mereka insya-Allah sampai. InsyaAllah Ustaz. Baik Ustaz. Baik. Okey Ustaz, berkenaan dengan soalan Alif tadi. Jadi apakah kaedah yang paling kita cakap yang paling mesra lah, yang paling friendly supaya orang tak pelik dengan kita satu, and then orang boleh paling tidak pun boleh faham lah apa yang kita cakap. Macam mana nak bawa apa cara bawa dia. Jangan dalam ilusi, jangan dalam fantasi. Kita ni reality. Yang hampa duk abang semua fantasi dan ilusi saja. Baik. Bukan fantasi, bukan benda-benda angan-angan. Bukan benda-benda agak-agak, benda-benda sangka-sangka. Ni benda betul ni. Hang cubit tangan hang sakit tau. Hang ambil pisau potong tangan hang sakit. Hang percaya khurafat. Khurafat boleh buat bagi potong kepala tak betul ya? Khurafat boleh buat bagi bila hang tak kembali kepada Allah, hang boleh tenang lah. Khurafat boleh bagi hang tenang. Hang tak ada Tuhan pun tak apa, hang boleh tenang. Khurafat boleh buat begitu lah. Kalau boleh hang piduk dengan khurafat tu. Jin pun nak main duduk dengan orang, kita nak piduk dengan benda-benda tu boleh apa? Okey Ustaz. Jadi kalau kita nak sampaikan kepada contoh ahli keluarga, kawan-kawan kita, adakah jalan iaitu dengan mengenang nikmat tu yang paling mudah sebenarnya Ustaz? Ya, sangat nikmat mudah. Abang ada. Hang ada tangan tak dulu? Tanya ada. Tangan hang ada tak dulu? Tak ada. Siapa bagi? Tangan yang hang siapa bagi? Dia mesti nak balik kat Tuhan dia. Lepas tu lah ni hang ada tangan. Tiba-tiba hang tengok tangan, hang tak ingat kat Tuhan. Hang muka tak malu lah. Ni orang ke apa? Jadi sebelum aku penampak hang, baik hang balik cepat. Baik Ustaz. Maka mengenang nikmat tu paling cepat lah Ustaz. Paling senang terang. Terbaik. Bawa dia pergi bendang kan. Jalan-jalan sambil jalan cerita. Lepas tu pergi dekat pokok padi, ambil sebiji padi, buka kulit padi, tunjuk isi dalam tu. Hang tahu tak ni apa dia? Dia akan jawab lah padi. Bukan padi cik, ni cinta Tuhan dekat hang. Allah. Abang punggah. Mesti punggahnya. Hang tengok satu bendang ni ada banyak mana cinta Tuhan kat hang. Barakallah ya Allah. Awaklah. Okey Ustaz, Abang Aziz bertanya lagi. Macam mana nak bawa isteri menyelami ilmu tasawuf sedangkan isteri kuat dengan syariat seperti pahala, dosa, neraka dan syurga? Abang dia. Kalau dia tak mau kena celup dalam neraka Tuhan, dia kena kembali pada Tuhan dengan betul-betul. Semayang tu tak salah, semayang lah. Tapi dia kena tahu dia semayang untuk apa. Dia puasa untuk apa. Dia baca Quran untuk apa. Dia sedekah untuk apa. Bagaimana hubungan dia dengan Allah? Bagaimana hubungan dia dengan sesama manusia? Kenapa dia diciptakan? Kenapa dia dizahirkan? Untuk apa? Apakah Tuhan nak kena bagi pahala dekat dia sebelum dia tak ada? Bila ada kena bagi pahala, lepas tu baru boleh Tuhan bodoh dalam syurga? Adakah Tuhan tu sebodoh dia? Kena cerita bila nampak, dia tak nampak. Saja-saja Tuhan buat mai, kena tunggu dia semayang dulu. Tak semayang, Tuhan berbebat. Lepas tu geram, tulis dalam tu, esok dia ni aku nak belasah. Taubat lah aku nak belasah. Kenapa Tuhan nak kena tunggu esok? Kenapa Tuhan nak kena tunggu depan sana, baru nak belasah? Tuhan tak boleh belasah lah. Tanya dia, boleh jawab. Tanya, boleh jawab tu semua. Baik. Okay Ustaz. Nur Khalifah, itu hari saya ada buka surah Ar-Rahman. Tang sampai ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Anak-anak sebut ayah tu, lepas tu saya jadi riau. Apa tandanya tu Ustaz? Tanda Tuhan dekat, nak abang dekat dia, nak abang dekat Tuhan kata, hang ni aku dekat macam ni ada lagi, hang tak main, tak boleh main kat aku. Sampai aku tunjuk kat anak-anak, aku tunjuk kasih aku dekat anak tu. Untuk hang, takkan tak mau main kat aku lagi. Apa lagi lah yang buat bagi hang tak boleh main kat aku. Apa lagi yang buat jadi halangan yang tak benar nikmat aku bagi kat hang tu, hang kenal aku. Apa lagi yang tak boleh? Apa lagi yang tak betul? Tu lah.
nak ajak pergi dekat, nak ajak buang dah semua yang lain, tinggal Tuhan je. Betul tak Ustaz kalau saya nak kata macam ni Ustaz? Takkanlah tak ada sedikit ruang hati untuk dia Ustaz. Betul tu betul 5 perut, 2 setengkai tu. Lama lah tadi nak Ustaz cakap. Okey Ustaz, kenapa mesti ada benci Ustaz? Sebab nak letak kesempurnaan nilai sayang. Bila dia mengetahui benci, mesti dia duduk dengan sayang tu hebat. Benci ni adalah disease. Kebencian adalah penyakit. Jangan bagi ada. Nanti seluruh jiwa kita akan sakit. Dia disease. Dia adalah satu penyakit yang virus teruk lagi pada corona. Dia makan dalam, dia makan jauh. Ya. Okey Ustaz ni, Nizam tanya, orang pandai buat pick up line mesti senang nak menyampaikan. Tak begitu ya, betul. Lain macam tu pick up line tu. Baik. Ada lagi? Silakan. Kita bagi 5 minit lagi Ustaz. Alright. Baik. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya. Saya ada baca satu inilah apa, lepas tu saya terbaca tu, saya nak cari balik, saya tak jumpa. Dia kata contoh dia, kalau dalam satu kampung ada seorang tu yang belajar tauhid ni lah. Ya. Kan? Dan maknanya macam contoh dia cakap tu dalam ayat tu, dia kata satu kampung tu selamat lah, maksud dia macam tu, betul? Cuba Ustaz terang. Okey, guru saya kata dekat saya. Ya, nak abang tu lah, nak abang Syawi tanya tu. Guru saya kata dekat saya. Wan, mai pacang nak abang dekat hang. Hang ni besok Tuhan buka bagi ajak orang. Tuhan buka lorong bagi semua orang boleh faham dengan hang ni. Dan dia kata, kalau 1000 orang yang ajak tak faham, tapi seorang dia faham, cukup dah untuk hang boleh masuk surga. Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Saya pergi buli ni. Tak ada apa. Dia suka guli-guli. Malam ni main bunga api bang. Sorry. Malam beraya. Macam itulah keadaan dia. Kalaulah kita boleh habaq, dalam rumah kita ada 7 orang, seorang je faham, kita selamat dah akhirat esok. Okay, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ada soalan lah. Macam ya, Zul. Kenapa Allah tarik nikmat kita tu macam mana tu Ustaz? Macam mana? Allah tarik nikmat. Zul, masih abang nah. Allah Ta'ala tak nak tarik, kita yang buang. Kita yang buang nikmat Tuhan bagi tu. Dia tak nak tarik pun. Dia bukan zalim, dia bagi nak buang tak. Kita yang buang. Tapi macam contoh lah. Sekarang berlaku kan, saya punya kak ipar. Kan? Ya. Dia, orang doktor kata dia tak boleh nak mengandung sebab ada ketumbuhan kat rahim dia. Itu macam mana Ustaz? Nak pergi bagi kata-kata kat dia lah. Macam mana doktor kata apa? Doktor kata dia tak boleh mengandung. Sebab ada kanser, ada macam pertumbuhan dekat area rahim tu. Suruh dia buang lah. Suruh dia buat perubatan lu. Perubatan kampung pakai bagi hilang. Tak boleh, betul tak boleh mengandung, doktor kata betul dari segi ilmu hak dia kata. Tetapi ada solution. Ada jalan keluar.
Okey, kakak ipar kerja apa? Dia kerja SPRM je. SPRM. Gaji dia berapa? Dalam 2,000 lebih. Sebab tu doktor kata tak boleh. Cuba gaji dia 40,000. Doktor kata boleh ha? Gaji tak. Cuba gaji dia 40,000. Boleh tu. Kalau gaji dia 40,000, doktor kata mesti boleh. Menteri-menteri, orang-orang kaya tak sakit pun. Ada yang kena barah elok pun. Pasal apa? Pulus. Baik. Okey Ustaz. Soalan daripada Hozia. Ustaz, 3 hari lepas orang gila datang pada saya dan berkata, sayangi guru kamu, kena ingat saya, cakap saya sayang sangat. Macam mana tu Ustaz? Abang dia bukan orang gila tu yang Tuhan nak abang. Diri dia tu. Kena jadi macam tu. Sebab orang gila dia free semua. Orang gila dia tak terpengaruh. Dia tak tuntut. Dia tak sangka-sangka. Dia nak, Tuhan nak suruh kata, hang kena jadi macam dia. Jiwa hang macam dia. Free macam dia. Nescaya hang mai kat aku terusnya. Itu lah. Tuhan nak abang yang tu lah. Hang kena jadi macam dia. Bukan suruh jadi macam dia. Berjiwa macam dia. Tak pergi jadi macam dia pula. Kacau. Kena berjiwa macam dia. Free. Orang gila free. Semua tak apa. Kita tak boleh. Pasal kita terpaut. Tapi kalau kita boleh bawa diri kita free macam tu, walaupun sedikit, Tuhan kata, hang boleh main kat aku. Pasal aku bukan disentuh. Dan aku tak tersentuh. Kita kata dekat orang, kita kata kat orang biasa. Orang biasa melompat kata kat orang gila. Dia gelak ha? Kadang-kadang dia buat tak tahu ha? Dia tak heran. Marah orang gila boleh. Cuba marah orang yang tak gila tu. Lompat. Marah orang gila dia buat tak tahu. Sebab tu. Tapi marah lah orang gila lagi senang. Okey Ustaz. Soalan-soalan terakhir saya nak tanya Ustaz. Ya. Kita pi tang tu, dia lari tang ni. Kita pi tang ni, dia pergi lari pula tang lain. Macam mana tu Ustaz? Pasal kita suka pitang. Cuba jangan pitang. Jangan duk pi tang tu dan tang ni. Kita nak pi tang tu. Mana dia ada tang tu? Kita nak main tang ni, dia pun tak ada tang ni. Jangan pi tang mana pun. Mengetahui tang saja. Bukan nak pi. Hei, macam mana tu Ustaz? Nak peluk tak sampai Ustaz? Kalau boleh peluk sampai, kita boleh miliki. Dia kata aku bukan boleh miliki. Hang tak boleh miliki diri aku. Dan diri hang pun takkan boleh miliki. Maka duduk dengan diri hang tak boleh miliki. Sebab tu hang tak terpaut dengan apa-apa pun. Hang lalui saja. Dia mai dan dia pi. Lalui saja. Tengok dan rasa. Dan tetap dalam keadaan sedia macam tu. Senang. Tak duduk dengan senang. Susah. Tak duduk dengan susah. Tak pernah terpaut dengan senang. Dan tak pernah terpaut dengan susah. Maka itulah betul-betul diri. Jadi Ustaz, ada chance tak nak peluk nanti Ustaz? Keras. Ustaz pun keras ha. Ustaz keras. Ustaz. Ustaz hang tu Li. Ustaz tak. Putih. Keras sungguh. Keras. Mana? Jangan screenshot ni, bayar. Screenshot. Okey, Ustaz Wan masuk balik. Ustaz keras. Ya Allah.
Tak nak bagi ke apa ni? Awak keras Ustaz. Ustaz, mic tak buka. Halo? Awak keras tadi Ustaz. Tak tahu lah liwet. Okey Ustaz. Soalan saya tadi Ustaz. Okey. Boleh ke peluk nanti Ustaz? Lah ni peluk boleh dah. Tak payah nanti lah. Baik. Duduk di anjung rumah, duduk kat dinding. Okey. Duduk melutut, tarik lutut rapat dengan dada. Peluk lutut, gosok tangan. Dia dah. Allah. Nabi selalu buat macam tu. Tu khalwat kekasih Ustaz no? Ya, peluk diri, gosok dia, mesti seronok. Allahu Akbar. Alright. Okey Ustaz. Jadi sebelum kita tangguh Ustaz, bagi dulu apa-apa buah fikir dulu Ustaz. Kita dibawa mai. Kita tak mai, kita dibawa mai. Sebenarnya bukan dibawa mai pun, dizahirkan. Nak mai dari mana? Kau nak mai tu nak mai dari mana? Dari alam roh. Alam roh tu di mana? Ada 2-3 tempat ke? Tak ada tempat yang satu je. Cuma pasal kepandaian dia ubah-ubah keadaan. Tapi tempat yang satu. Bila kita dibawa mai, kita tak mampu mai. Maka kita mai dengan siapa? Tentu kita mai dengan dia. Bila mai dengan dia, kita tahu apa? Tak tahu apa-apa. Apa yang bagi kita tahu? Ya. Dia bagi semualah. Tahu, rasa, kenal, dekat semua dia bagi. Kalau dah kita tahu kata tak ada siapa yang buat mai, tak ada siapa pun dengan diri kita, apa perlu kita nak risau? Tu dia punya base, dia panggil asas, foundation. Foundation tu kena ada yang tu. Tetapi risau tu mesti berlaku. Nak menyempurnakan kita bila mai. Foundation kata tak perlu risau tu jangan hilang. Bila kita duduk dengan tak perlu risau, hidup kita akan jadi bahagia. Apa dia? Kita duduk dalam syurga indah dah. Ya, betul. Tuhan kata, hang duduk dengan aku dah. Aku jaga hang. Aku duk bagi hang makan. Aku duk bagi hang minum. Aku duk bagi hang bersantai-santai. Aku bagi hang boleh ada gerak kerja hidup. Hang duduk dengan aku nak risau apa? Asas tu jangan hilang. Tetapi, pasal nak menyatakan yang kita tu hamba, risau tu mesti berlaku. Supaya balik. Pasal apa kita balik? Pasal asas jangan risau tu ada kat kita. Baik. Okey. Asas jangan risau tu ada kat kita. Maka berlaku kerana kehambaan, balik dekat asas tu, selamat lah. Nak buat apa? Nak kalang kabut siapa? Siapa nak kena terjun bangunan? Pasal apa nak kena makan pil tidur? Pasal apa nak kena buat begitu? Kita dah ada asas. Ya. Baik Ustaz. Baik. Lain tak elok lagi. Kita jumpa lain insyaAllah. Okey. Tutup ke doa Ustaz? Okey, baik. Keras. Dia keras pula. Kalau macam tu boleh lah macam doa. Ustaz. Ustaz.
Ustaz keras. Lain tak elok. Lain. Ada lagi tak? Tak ada. Okey lah. Okey, jadi kita tutup majlis kita. Terima kasih kepada semua. Mari kita doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna faman imbija ikhtanil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Terima kasih semua. Baik. Terima kasih Bali. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Bali. Semoga sehat selalu. Amin. Sama juga Tuan. Baik. Terima kasih Bali. Sama-sama. Selamat malam. Bali, kalau saya nak berumah ke gombak boleh Bali? Apa